Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hanif bin Muhammad Ali, pelajar Diploma Sejarah dan Tamadun Islam, nombor metrik 063900. Okey, hukum taklif yang pertama ialah wajib. Nas Al-Quran menyebutkan tentang hukum wajib ialah wa aqimus solata wa atuz zakah tawarka'u ma'arwaki'in. Maksudnya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang mana dalam ayat ini memberitahu tentang hukum wajib. Wajib artinya, takrif wajib artinya seorang muslim yang mukallaf atau akil baligh diharuskan melaksanakan sesuatu kerana adanya tuntutan untuk melaksanakannya. Apabila tidak melaksanakannya, maka ia akan berdosa. Kata Dr. Wabah Al-Zuhaili tentang ayat ini, penafsiran ayat di atas sebagai berikut. Tegakkanlah solat yang diwajibkan atas orang-orang muslim. Tunaikanlah zakat yang wajib diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tunduklah kepada perintah-perintah Allah. Solatlah dengan berjemaah bersama orang-orang yang solat. Dan sempurnakanlah rokok kalian bersama mereka, kerana orang-orang Yahudi tidak memiliki rokok di dalam solat mereka. Diambil dari tafsir Al-Wajiz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang diberi ialah Muhammad Syabil bin Muhammad Salihan, nombor matriks 064335. Dan pada hari ini saya akan membincangkan serba sedikit mengenai hukum taklifi, iaitu sunat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatajhar bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya, dan pada sebahagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Sunnah ini disebut juga sebagai an-nadbu ataupun at-tatawu, nafilah serta sebutan-sebutan lain yang maknanya adalah segala perbuatan yang dianjurkan dan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila perbuatan sunnah ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mendapat dosa sesekalipun. Baik, hukum harus pula. Nas Al-Quran yang menyebutkan tentang hukum harus, iaitu fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maksudnya, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Dan ayat ini nak mengatakan bahawa apabila mereka telah solat dan carilah kurnia, iaitu rezeki Allah SWT. Jadi kita harus mencari rezekinya. Di dalam kehidupan kita, rezeki itu diharuskan untuk mencarinya. Maka dalam harus yang bermaksud adalah sesuatu yang ada padanya pilihan dari Allah SWT untuk boleh dilakukan atau ditinggalkan, seperti makan, minum, tidur serta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk hukum taklifi tajuk makruh. Wala yu'ziyanna birihis sumi. Hadis ini bermaksud, janganlah dia menyakiti kami, yakni jemaah yang datang solat di masjid dengan bau bawang tersebut. Riwayat Muslim. Makruh yakni apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan, tetapi bukan termasuk kewajipan. Biasa juga diertikan sebagai sesuatu yang lebih utama ditinggalkan daripada dilakukan. Daripada Mahmud Muhammad Al-Tantawi. Manakala berkenaan dengan larangan di dalam hadis ini, adakah ia merujuk kepada hukum haram atau makruh? Maka kami katakan bahawa para ulama untuk menghukumkan ia sebagai perbuatan yang makruh dan tidak sampai kepada hukum haram. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 90. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas tentang apa sahaja yang diharamkan bagi umat Islam. Salah satunya adalah keharaman meminum khamr, iaitu arak, berjudi dan mengundi nasib.
Ayat di atas memberikan penjelasan tentang salah satu perbuatan yang haram dan disukai oleh syaitan, iaitu meminum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan membincangkan serba sedikit mengenai hukum wada'i, iaitu asyarat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salata ahadakum idza ahdatha hatta yatawadda. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat mereka yang berhadas sehingga dia berwuduk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Syarat ialah suatu perkara yang diperlukan kewujudannya untuk sesuatu perkara yang lain, dan ia tidak termasuk dari sebahagian sesuatu yang lain itu. Hadis di atas menjelaskan bahawa wuduk adalah syarat sah solat. Baik, hukum wada'i, iaitu hukum mani', iaitu penghalang. Hadis yang berkaitan dengan mani' ialah hadis yang berkaitan dengan hukum mani' ialah qala Rasulullah SAW, al-qatilu la yarithu. Maksudnya pembunuh tidak mewarisi, iaitu harta pusaka. Riwayat Ibnu Majah. Mani' ialah suatu perkara yang menegah seseorang melakukan suatu perbuatan, dan jika sekiranya perkara yang menegahkan itu ada, maka tidaklah boleh dilakukan suatu perbuatan itu. Dalam hadis ini menjelaskan perbuatan membunuh menjadi penghalang kepada seseorang untuk mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Hukum wada'i. Sebab A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhudan. Maksudnya, dirikanlah solat zuhur dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat daripada surah Al-Isra ayat 78. Sebab menurut jumhur usuliyin, sebab ialah sesuatu yang ada hukum di sisinya. Ayat Quran di atas menjelaskan bahawa gelincir matahari menjadi sebab wajib solat zuhur. Hukum wada'i yang seterusnya iaitu sah. Nas hadis yang berkaitan dengan hukum sah iaitu idza kumta ila salati qala Rasulullah SAW, idza kumta ila salati fa'asbir baril wudu, iaitu maksudnya apabila engkau hendak bersolat, berwuduklah dengan sempurna. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sah ialah suatu perbuatan yang cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya mengikut perhitungan atau ketetapan syarak, sama ada dalam aspek ibadat atau akad munakahat dan muamalat. Hadis tersebut bermaksud jika seorang itu terlupa berwuduk lalu melakukan solat, status solatnya tidak sah dan perlu diulang semula. Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Maksudnya, barang siapa yang tidak dapat menahan muntah, maka dia masih berpuasa dan tidak wajib ke atasnya qada. Manakala jika dia muntah dengan sengaja, maka wajib qada, batal puasanya itu. Riwayat Abu Daud 2380. Batal ialah sesuatu perbuatan yang merupakan ibadat atau akad yang tidak lulus dari segi hukum syarak, atau sesuatu perbuatan yang tidak cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahawa jika seorang itu muntah dengan sengaja dengan usaha dan ikhtiarnya sendiri, walaupun yakin bahawa muntah tersebut tidak akan masuk kembali ke dalam rongga dalamnya kembali, maka puasanya itu terbatal. Manakala jika muntah dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasanya.